Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam perjuangan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Saudara Syaiful Anwar. Saudara juga boleh mengikuti live saya ini di Instagram dan juga TikTok, saudara. Ya, saudara Ismail Saud. Teman-teman yang lain belum muncul di Instagram. Saudara Ismail Saud, Syaiful Anwar, Zamari LC. Begitu juga Puan Nursyidah Kasim di Instagram. Nurainun binti Man Isa, Sabaruddin Din, Saudara Muhammad Azmi, PTP. Saudara Puan Nursyidah Kasim, Habizial Yahya. Begitu juga dengan Zal Yahya di TikTok, kecil sangat tulisannya. Muhammad Masran Abdul Hamid, Amran Abi, Muhammad Amin, Izzuddin, Saudara Aminah Ibrahim, Saudara Manap Talib, Azhari Tok Kaya di Instagram, Saudara Tuah di TikTok, Raja Kamal, Raja Baizan. Apa khabar Sungai Petani ku? Apakah hujan di sana? Saya di sini tak ada hujan pun, tapi mendung. So, Mekya Tom Yam. Saudara Abu Nem, Saudara Albidin, Arzid, Saudara Ahmad Ziyad, Muhammad Safi'i. Terima kasih. Salam satu Malaysia. Saudara Fakri Sani, Saudara Kasmani Abdul Malik, Mekya Tok Yam, Salam Perjuangan, Manap Talib, Saudara Tua, Saudara Abdullah Nurmah. Kecil sangat saudara tulisannya, tak berapa nak nampak ya. Saudara Ahmad bin Abdullah, Saudara Win Buh, Rosli Hussein, Harun Syaib, Abdul Rahman. Terima kasih kepada teman-teman yang berkesempatan dengan saya petang ini. Hari ini anda minum apa? Saya pagi ini selain daripada goreng pisang, ada apa ini, air kelapa muda. Ya, Saudara Oshadi, Saudara ABK, Saudara apa, Saidatu. Abdul Malik, Abdul Rahman. Apakah panas ke? Tak panas. Hari ini petang-petang ini ya, segmen memori, saudara. Yang panas tu malam nanti, saudara. Ada yang marah dan sebagainya. Saudara Tuah, Popiah malam nanti. Sekarang ni tak ada Instagram, tak ada apa ni, e-commerce. Ia dah menceritakan tentang memori silam saya dengan pemimpin terdahulu. Terutamanya tentulah Allahyarham Datuk Harun Idris, ya saudara. Baik saudara, kita teruslah pencerahan saya hari ini. Hari ini tanggal 20 Oktober saudara. Sebentar tadi Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan bahawa tanggal 5 November adalah hari pembuangan undi, hari penamaan calon, 15 hari bulan undi awal, dan 19 hari bulan adalah pembuangan undi. Sebagaimana yang saya ramalkan 3-4 hari dulu, saudara. Begitu keadaannya. Baik, saudara. Sebagai pemimpin sebenarnya, saudara, kita harus menghayati, ya, untuk menjadi seorang pemimpin, kita kena berani membuat satu keputusan. Sama ada keputusan itu baik ataupun sebaliknya, itu mesti dilakukan. Tidak boleh seorang pemimpin membiarkan sesuatu isu, satu keadaan itu terbiar tanpa ada sebarang keputusan. Ya, saudara, no decision means no leadership. Itu saja. Jiwa seorang pemimpin juga mesti kental dalam buat keputusan. Sebab itu pepatah mengatakan leaders must make decision. Pemimpin mesti berani membuat keputusan. Sama ada keputusan itu baik ataupun sebaliknya, itu persoalan lain. Tapi mesti diambil keputusan, saudara. Kerana jiwa seorang pemimpin itu dia mesti kental. Baru boleh jadi pemimpin. Mesti berani menghadapi apa saja kemungkinan. Biarpun ada kalanya saudara terpaksa terkurung di sebalik tabir besi penjara. Ramai saudara, kalau kita tengok di sejarah-sejarah silam kita, ramai pemimpin dan pejuang Islam. Selepas era Khalifah Osman bin Affan, ataupun di zaman Amirul Mukminin, raja-raja, dia selepas itu tak ada lagi khalifah, dia dipanggil Amirul Mukminin, setelah pembesar-pembesar Islam, sama ada di Andalusia,
di Mesir maupun di Turki, ya saudara. Ramai mereka, antaranya ialah khalifah. Ini antaranya adalah seperti Imam Al-Bukhari yang juga hidupnya berakhir di penjara saudara. Zaman Amirul Mukminin, Imam Al-Bukhari terhumban ke penjara. Malahan kalau di Indonesia ini Buya Hamka juga, sebab dia akan menegakkan kebenaran, menyuarakan suara kebenaran. Macam juga di Iraq saudara. Walaupun tapi Iraq itu saudara mendiang Allahyarham Saddam Hussein. Beliau dikhianati oleh pengikut-pengikutnya dan mereka yang kemabukan kuasa. Itu di Iraq. Saddam Hussein menemui maut di tali gantung. Kalau kita pergi ke arah Eropah sedikit, iaitu di Libya. Iaitu saudara Lion of the Desert. Singa padang pasir, iaitu Umar Al-Mukhtar. Juga berakhir di penjara dan maut oleh penjajah Libya, iaitu tak silap saya Itali, ya. Dan yang terbaru iaitu Muammar Gaddafi yang mahu mempertahankan bumi Libya ini daripada dicerobohi oleh kuasa-kuasa besar dunia. Tapi akhirnya Muammar Gaddafi juga menemui maut. Saudara, begitulah hidup seorang pemimpin yang sentiasa diburu oleh pelbagai cabaran. Saudara, pemimpin turut menemui kehidupan yang sukar. Selain daripada difitnah, selain daripada dikata, dicaci, malahan sampai ke peringkat dipenjara oleh sang penguasa. Itulah yang dialami oleh Allahyarham Datuk Harun Idris. Beliau seorang pejuang bangsa, pejuang negara yang mahu membangunkan bangsanya di bumi tercinta ini. Waktu saya berbual dengan beliau, kesempatan, dan saya membaca pula ini diary dia tu, diary dari penjara, tulisan diary Datuk Harun ini, saudara, saya melihat bahawa kekentalan jiwanya tidak pernah sunyi dan beliau sentiasa mementingkan pengikutnya, bukan dirinya sendiri, ya saudara. Kerana kalau ikut catatannya saudara, pada tanggal 22 Februari 1978, selepas saja kembali daripada London setelah gagal untuk mendapat pembebasan melalui pembicaraan di Privy Council. Dulu Mahkamah Privy Council boleh diguna pakai, tak tahu hari ini, tak tahulah macam mana sistem keadilan kita hari ini. Malahan masa nak ambil lawyer, peguam dari Privy Council pun dalam kes Tun Najib tak boleh. Tapi berbalik pada kisah Allahyarham Datuk Harun, beliau pergi ke London untuk membuat rayuan di Mahkamah Privy Council. Malangnya rayuan beliau ditolak oleh 3 orang hakim yang sekembalinya daripada London, beliau telah pun menetapkan bahawa katanya dia bersedia untuk menghadapi apa sahaja kemungkinan. Sebab itu pada tanggal 22 Februari, saya ingat lagi Rabu saudara, di rumah Datuk Harun merupakan hari yang paling sibuk. Ramai kawan-kawannya datang berkunjung. Dan pada hari itu saudara, dalam satu peristiwanya, ada seorang lelaki mu'alaf, keturunan Cina, dia datang daripada Rawang. So dia pergi ke penjara Pudu. Jadi pegawai penjara Pudu dia, kenapa kamu datang sini? Dia kata, aku nak menggantikan tempat Datuk Harun. Begitulah saudara, walaupun bangsa bukan Melayu pun mereka tahu tentang perjuangan untuk menggantikan tempat. Dia kata pegawai penjara Pudu tu, mana boleh? Kalau boleh, mudahlah cari orang pula mengganti. Tak boleh. Dia pun pulang, ya. Dan saya masih ingat lagi, malam itu juga seluruh pergerakan pemuda UMNO Selangor. Ini memori saudara. Pada tanggal 22 Februari, malam itu pemuda UMNO Selangor yang dipimpin oleh Datuk On Ismail. Sekarang ini Tan Sri On Ismail. Pergerakan pemuda mengambil keputusan menawan kediaman Datuk Harun di nombor 10 Taman Duta, ya, di belakang kedutaan India. Itu keputusan pemuda, beraninya pemuda waktu itu. Zaman Datuk Harun memang pemuda bukan kaleng-kaleng saudara. Tak boleh main-main. Jiwa mereka kental dalam membuat sebarang keputusan. Saudara, malahan pada sejak pukul 8.30 pagi pun,
semua kenderaan-kenderaan yang ada dalam kawasan pekarangan rumah Datuk Arun dikeluarkan, saudara. Dan pekarangan rumah Datuk Arun pintunya dikawal oleh Pergerakan Pemuda UMNO Selangor yang boleh kita anggapkan sebagai satu rapasan kuasa. Mereka mengurung Datuk Arun dan tidak dibenarkan beliau keluar. Meskipun itulah tarikhnya, beliau harus melaporkan diri ke penjara Pudu, iaitu pada 23 Februari, hari Khamis. Jadi keadaan suara satu negara dikejutkan, saudara. Dan tanggal 24 Februari 1978, setelah mengetahui tindakan pemuda itu, ramai orang menghubungi, malahan bekas Perdana Menteri almarhum Tengku Abdul Rahman. Jadi almarhum Tengku Abdul Rahman dia tahu bahawa pemuda ni bukan main-main. Dulu pemuda UMNO dulu hebat-hebat belaka. Beliau mengambil penerbangan terus datang ke Kuala Lumpur dari Pulau Pinang. Tengku selepas bersara sebagai Perdana Menteri banyak menghabiskan masanya di Pulau Pinang, saudara. Jadi dia datang ke Kuala Lumpur, dia terus berjumpa dengan pemuda, menenangkan keadaan, saudara. Jadi kerana yang bagi almarhum Tengku Abdul Rahman, dia khawatir jika berlaku pertempuran antara pemuda dengan pihak berkuasa. Pemuda UMNO mana ada senjata, pihak berkuasa mestilah siap dengan senjatanya. Dan apabila Tengku sampai di rumah Datuk Arun tu, telah pun dikawal sekitar lebih kurang 200 orang pemuda. Pemuda bukan hanya dari Selangor, saudara, turun dari seluruh negara. Mereka mengawal rumah Datuk Arun secara bergilir-gilir. Jadi dalam waktu itulah Tengku Abdul Rahman cuba berunding, tapi pemuda kata no way. Malahan bila Tengku menyarankan supaya dia izinkanlah dia bawa Datuk Arun ni ke rumah beliau, sebab Tengku nak berunding dengan Hussein On. Orang paling degil waktu itu Perdana Menterinya adalah Hussein On. Saudara, ini sejarah silam, memori, saudara. Pemuda UMNO tetap dengan pendiriannya, tidak mengizinkan. Tapi setelah dipujuk beberapa kali apa semua, pemuda UMNO kata dengan syarat bahawa Tengku mesti berjanji akan memulangkan semula Datuk Arun kembali ke rumahnya selepas ada perundingan dengan Hussein On. Itu adalah tarikh sepatutnya Datuk Arun dah dihantar ke penjara. Jadi Tengku berjanji, dia kata percayalah. Percayalah saya ni bekas Perdana Menteri no. Kena ingat, saya nak bawa Arun ni supaya nak pergi berunding dengan Hussein. Supaya boleh kita selesaikan. Ni kusut sangat ni. Datuk Tengku Abdul Rahman tetap dengan pendiriannya bahawa Datuk Arun tidak bersalah. Ya saudara. Jadi akhirnya pemuda setuju mengizinkan Datuk Arun dibawa keluar daripada rumah tersebut, terus pergi ke kediaman Tengku Abdul Rahman, ya saudara. Dan letak di Jalan Datuk On. Jadi di situlah Tengku berusaha berunding dengan Hussein On, tetapi ternyatalah Hussein On dia tak ada peduli. Memang waktu itu dia gamaknya, pemikirannya dah tertumpu satu saja, bahawa pada dia Datuk Arun apa cara pun mesti dihantar ke penjara. Itu ketetapan beliau. Dia tak ada fikir lain lah. Bahawa baginya tambah orang keliling dia yang saya katakan puak-puak yang berhaluan komunis sosialis, termasuk Dr. Mahathir pun gamaknya lah, mengatakan you jaga on Hussein, kalau Harun lepas, that's the end of your political career. Jadi dalam keadaan begitu, gagallah perbincangan antara Tengku Abdul Rahman dengan Hussein On untuk mencari jalan pembebasan Datuk Arun. Jadi Datuk Arun dipulangkan balik ke rumah dia. Jadi pemuda sambut kunci. Tidak siapa pun dibenarkan menemui Datuk Arun. Malahan Datuk Arun dia dikawal, dikurunglah di biliknya di tingkat atas rumah dia, saudara. Itu tanggal 24 Februari. Pada tanggal 25, pemuda masih menahan. Sedangkan 23 bulan dah masuk 2 hari dah, saudara. 2 hari dah sepatutnya Datuk Arun melaporkan diri di penjara. Pemuda UMNO Selangor kata tidak. Pemuda UMNO Malaysia kata no way. Mereka sanggup berdepan dalam apa sahaja keadaan, saudara. Jadi dalam keadaan begitu, akhirnya Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan satu waran. Bahawa waran itu untuk menangkap Datuk Arun. Jika gagal, ia dianggap sebagai menghina mahkamah, saudara. Dan waktu itulah, saudara, Datuk Arun dia berdiri dari rumahnya, bercakap dengan pemuda. Dia kata, izinkanlah saya pergi.
Itu saya kata pemimpin harus berani membuat keputusan. Datuk Arun kata saya bersedia. Yang penting bukan saya, yang penting adalah tuan-tuan, saudara semua adalah pejuang-pejuang. Saya kagum dengan perjuangan anda untuk mempertahankan saya, menegakkan kebenaran. Tapi sekarang ni waktu dah suntuk. Saya telah pun dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Izinkan saya pergi. Sebab saya tidak mahu melihat adanya pemuda nanti yang tercedera kalau bertempur dengan pihak berkuasa. Senang nampak tak jiwa seorang pemimpin yang sentiasa mementingkan anak buahnya, bukan diri dia. Kalau dia mementingkan diri dia, dia duduk dalam rumah lah, dia dikawal 200. Sedangkan waktu itu bukan lagi 200, dah ribuan orang mengumpul. Pemuda dari seluruh negara, pemuda UMNO dari seluruh negara dah berkumpul kat situ, dah ready untuk bertempur. Dan waktu saat-saat itulah Datuk Harun mengizinkan anaknya Datuk Mazlan Harun dan Datuk Fahmi Ibrahim sebagai sekretari politik dia mengadakan rundingan dengan Tun Hanif Omar, iaitu Ketua Polis Negara. Jadi Tun Hanif Omar kata dalam keadaan sekini memanglah pihak polis tidak mahu mencederakan sesiapa. Pihak polis merasakan kalau Datuk Harun boleh menyerah diri dengan baik, tak ada apa-apa. Pihak polis menjamin, waktu itu Ketua Polis Kuala Lumpur adalah Datuk Mansur. Pihak polis menjamin bahawa keselamatan Datuk Harun tetap terpelihara. Jangan risaulah, itu bagi jaminan kepada Datuk Fahmi Ibrahim dan Datuk Mazlan Harun, anaknya. Cuma masalah sekarang ni macam mana nak menenangkan keadaan pemuda. Sebab pemuda yang mengkawal di rumah Datuk Harun tak mau. Mereka dah berkemah, dah masak bekak nasi, masak nasi kawah, saudara. Makan nasi bungkus. Malahan waktu itu seluruh wartawan dari seluruh dunia telah tertumpu. Ini tak pernah berlaku, seorang pemimpin yang dikawal untuk tidak diizinkan untuk dibawa ke penjara. Saya masih ingat peristiwa, saudara. Peristiwa itu memang dalam debaran. Satu negara juga debaran. Malahan malam itu juga memang pihak polis sedang bertempur dengan Botak Chin. Penahanan Botak Chin di sebuah kilang papan di Jalan Ipoh. Tapi Botak Chin akhirnya dapat ditangkap dan dibawa ke bilik tahanan. Itu bab Botak Chin lah. Dia pengganas, notorious robberies. Tapi Datuk Harun ini adalah pemimpin politik yang kali ini dikurung dan ditawan oleh anggota pemuda yang tidak mengizinkan. Malahan dari segi ucapan-ucapan malam tu sepanjang hari daripada 24, 25 sejak mahkamah mengeluarkan waran untuk membawa Datuk Harun ke penjuru penjara Pudu. Masa itu pemuda semua berucap, saya ingat berapi-rapi ucapan mereka. Antara ucapannya, kalaulah Datuk Harun ini dibawa ke penjara Pudu, Kuala Lumpur bermandi darah. Oh, hebatnya. Semangat juang pemuda zaman Datuk Harun memang sukar. Memang kita sukar nak mencari ganti. Sebab itu selalu saya katakan, ada 3-4 hari lepas apa saya dah beritahu, saya rindukan agar semangat juang pemuda ni harus berterusan dalam membela kebenaran. Kalau melihat ada benda-benda penginayaan, pemuda harus ke hadapan. Sebab itu saya sering bercakap dengan Datuk Ashraf Wajidi. Usahakanlah agar pemuda UMNO mempunyai jiwa yang kental, saudara. Itu keadaannya, saudara. Jadi bagaimanapun keadaan sebab serius sampai 26 bulan berlarutan, saudara. Sampai 27 bulan. Daripada 23, 24, 25, 26, 27. Pemuda berkampung di rumah Datuk Harun. Malahan Datuk On Ismail selaku ketua pemuda bawa Ibu Anjah. Ibu Anjah inilah ketua pergerakan wanita. Jumpa Hussein On, pujuk Hussein On sebagai Perdana Menteri. Yang sudah tu sudahlah. Kalau Datuk Harun ni dianggap sebagai musuh politik, janganlah kita khawatir. Takkanlah orang Melayu sama Melayu sampai berbalah-balah, berbunuh-bunuhan. Kata Ibu Anjah, menangis Ibu Anjah. Saya sempat seketika berbual dengan Ibu Anjah bila bercerita tentang Datuk Harun ni, dia sentiasa berlinangan air mata. Ya Allah ya rahmah, Ibu Anjah adalah ketua pergerakan wanita sekitar tahun 1970-an dulu. Dia bila bercakap, dulu sempatlah saya berjumpa dengan Ibu Anjah di pejabat UMNO Selangor. Waktu tu pejabat UMNO Selangor Jalan Ipoh, saudara. Jalan Ipoh berdepan dengan Hospital Puswari sekarang. Ada pejabat tabung haji. Di belakangnya MIC. Belakang MIC itu adalah
Putra World Trade Center, ibu pejabat UMNO Malaysia. Tapi di Jalan Ipoh tu adalah pejabat UMNO Selangor waktu itu. Bukan UMNO Malaysia, saudara, UMNO Selangor. Jadi seringkalilah kadang-kadang saya berkunjung ke pejabat UMNO Selangor. Ada juga tersempak dengan Ibu Anja. Ya, bila sembang dengan Ibu Anja, bercerita tentang Datuk Arun, dia sentiasa akan menitiskan air mata. Dia kata sukarnya mencari pemimpin sehebat Datuk Arun yang jiwanya bukan untuk diri dan keluarganya. Jiwanya tidak lain adalah untuk rakyat. Memang benar, saudara, beliau mati tidak meninggalkan apa-apa harta pun untuk keluarganya. Kakak, macam saya katalah, Kak Minah ke dalam diarinya itu tercatat ramai yang tidak mempunyai apa-apa kesempatan, kepentingan, saudara. Dan setelah segala usaha dibuat tak boleh apa semua, Datuk Arun mencatatkan dalam diarinya itu, dia kata, saya merasa amat sedih. Catatan dia dalam ni, saudara, saya baca. Saya merasa amat sedih. Tidak seharusnya mereka menggadaikan keselamatan mereka hanya seorang Harun Idris. Saya harus akur dan bersedia untuk ke penjara. Itu tanggal 28 Februari. Catatan diary Datuk Arun itu. Maka dia tak mahu. Dia tak mahu melihat bahawa orang ramai pemuda tercedera nanti kalau bertempur. Dia kata, apakah hanya seorang Harun Idris, maka ramai yang akan tercedera. Jadi, setelah rundingan dicapai, maka ini Ketua Polis Negara bersetuju dengan Datuk Mazlan, bersetuju dengan Datuk Fahmi Ibrahim bahawa Datuk Arun harus dibawa keluar pada malam itu dari rumah dia. Bawa keluar dan terus dibawa ke hospital. Tidak terus ke penjara Pudu. Jadi ini peristiwa ini yang saya katakan, ramai pemuda yang lalu yang dah diketumkan sekitar jam 2.30 subuh. 2.30 subuh macam itulah. Saya berbual dengan Datuk Mazlan, saya berbual dengan Datuk Fahmi Ibrahim, malahan dengan Datuk Arun sendiri. Saya berbual dengan beliau macam mana beliau boleh keluar daripada perkarangan rumahnya yang dikawal oleh semua pemuda waktu itu. Dia kata, saya ingat lagi saya pakai seluar, pakai t-shirt. Kemudian saya tutup muka saya ni macam Arafat. Memanglah waktu itu Datuk Arun mengalami kecederaan kaki dia. Dia seorang ahli sukan. Datuk Arun ni memang kegiatan dia main golf dan cukup minat dengan bola sepak dan memimpin pasukan. Tapi dia kat bahagian lutut dia tu ada macam berlaku lendi banyak yang perlu melakukan operation. Jadi dalam sekitar 2.30 subuh, 2.30 ke pukul 3 subuh. Peristiwa itu saya berada di pekarangan rumah Datuk Arun masa itu. Tapi kami semua dah lalu. Ialah pukul 3 pagi masa itu. Bukan macam sekarang. Sekarang terang benderang segala-galanya. Ini tidak, sunyi sepi. Malahan wartawan pun tak ada yang berjaga sebab dia memikirkan bahawa besok lah mungkin. Waktu itu Datuk Arun tengok dekat tingkap, dia nampak macam ada pergerakan. Dia seriau, dia tak mau berlaku pertempuran. Jadi dia pakai baju, dia pakai seluar, dia ambil selendang yang dihadiahkan oleh Arafat, dia pakai, dia tutup muka dia. Itulah dia keluar perlahan terus menuju ke kereta yang disediakan oleh Datuk Mazlan Harun setelah berjanji dengan pihak polis bersama dengan Datuk Fahmi Ibrahim. Jadi Datuk Arun dibawa terus pergi ke perkarangan Jalan Duta, tak silap saya. Ada satu bukit kat situ tu. Di situlah Datuk Arun ditukarkan ke kereta dan terus membawa beliau ke hospital sebagaimana yang janjikan. Maka di situlah keesokan paginya, saya ingat lagi, menangislah anak-anak muda, iaitu kalangan pergerakan pemuda UMNO yang telah pun mengalami kehilangan pemimpin mereka. Dan Datuk Arun, itulah katanya hari saya dibawa ke hospital dan pada tanggal 1 Mac. Dia takkan lupa dalam sejarah, tapi Datuk Arun dah tak ada dah. Dari dalam Datuk Arun mencatatkan pada tanggal 1 Mac, maka beliau secara resminya menjadi penghuni penjara Pudu. Itu keadaannya sedih saya. Sebab itu sedangkan Datuk Arun, sebab saya katakan seorang pemimpin, dia mesti berani membuat keputusan. Keputusannya adalah boleh mahkamah dah menjatuhkan hukuman, dia harus menghormati undang-undang negara ini. Biarlah dia ke dalam, biarlah dia ke penjara, asalkan anak-anak muda ataupun pemuda-pemuda pimpinan yang dipimpin olehnya tidak mengalami sebarang kecederaan. Begitulah jiwa Datuk Arun, saudara. Okey, saudara.
Saya malam petang besok mungkin saya tak dapat memberi pencerahan sebab petang besok selalunya hari Jumaat. Hari Jumaat besok saya ada jemputan makan tengah hari bersama Yang Wak Malik Tengku Razali Hamzah. Besar kemungkinan berlewatan sampai pukul 4 petang. Jadi besok saya tak dapat memberi pencerahan. Ya. Jadi saudara makna pemuda dulu lain. Memang benar saudara makna. Pemuda dulu zaman Datuk Arun, aduh saya masih ingat lagi. Saya bangga lah saudara. Baju putih, seluar putih masa itu saudara. Memang mantap perjuangan pemuda dulu. Saudara. Tapi semua itu ya saudara ni, semua itu adalah sejarah kita. Sejarah tinggal sejarah. Tapi itulah sejarah pahit. Saudara siapa ni? Tak payahlah cerita dah lipatan, cerita pimpinan yang ada sekarang. Ruangan ini jam 3.30 petang, saya bercerita tentang pemimpin yang lampau. Untuk bercerita tentang politik semasa, mulai jam 9.30 malam. Berapakah kerusi BN? Bila saudara Rial Ahmad, ini malam ini kita bincang. Sekarang ni saya bercerita tentang pemimpin masa silam. Banyak lagi pengalaman-pengalaman saya dengan pemimpin masa silam. Mungkin anak muda tak tahu bahawa adanya pejuang bangsa kita dahulu dalam pergerakan pemuda yang memimpin pemuda dalam UMNO. Tapi sekarang ini kita seolah kehilangan. Sebab itu yang saya katakan mesti ditiupkan kembali ism ataupun isma perjuangan. Saudara Usir dahsyat juga perjuangan orang muda zaman dulu. Begitulah saudara, tak ada dengan tanpa membawa sebarang senjata saudara. Dulu kami dalam pemuda dulu, saya pun dah 60 tahun lebih ya. Zaman kami dulu pemuda itulah kata, membujur lalu melentang patah. Apa nak jadi pun jadilah. Kita berapa kali pemuda seolah bertempur, mempertahankan. Kita bergaduh tentang Universiti Merdeka, tak mahu universitas diwujudkan. Kita bertempur kerana isu bahasa, isu agama, isu mereka yang cuba mencabar kedaulatan Raja-Raja Melayu. Itu kepantangan pergerakan pemuda. Saudara, ingat lagi, saya masih ingat lagi macam mana kita bertempur dengan puak-puak bar konsel dalam isu Lee Kim Sai, dalam isu dengan sistem perundangan dulu. Tapi sekarang ni tak tahulah. Saya ingat lagi peristiwa di Stadium TPCA yang mungkin saya akan ceritakan lusa ke Sabtu ke, saya akan bercerita tentang peristiwa di Stadium TPCA. Kenapa benda itu berlaku dan bagaimana nasib baiknya waktu itu berlaku hujan ribut. Itulah yang menyelamatkan keadaan kerana pemuda yang penuhlah stadium TPCA dekat Orang Baru tu, di atas pentas, saya di atas. Saya ingat lagi saya di atas, Datuk Mat Taib ada di situ. Datuk Sri Najib sebagai ketua pemuda, Esko pemuda, Tajir Rahman, Fahmi Ibrahim, Ibrahim Ali, di atas pentas ni. Di bawah anak muda-muda dah beratip. La ilaha illallah. Oi, saudara. Masa tu meremang bulu tengkuk ni, saudara. Tapi nasib, memang Allah SWT sentiasa mahu memelihara bumi ini supaya aman bahagia, aman tentram. Hujan turun dengan selebat-lebatnya beserta dengan halilintar sambar menyambar, maka himpunan pemuda di Stadium TPCA itu ditamatkan dengan segera. Di situlah kita berakhirnya, tapi bagaimanapun semangatnya terus berjuang. Bukan walaupun hujan lebat apa semua, tapi menyejukkan suasana sekitar yang memang waktu itu seolah sudah tidak dapat dikawal. Jadi itu zaman pemuda dahulu. Sebab itu sekarang ni saya melihat bagaimana pemuda bila dah datang dengan kereta BMW, dengan Cayenne-nya, dengan Mercedes-nya, seolah-olah izm perjuangan tu tak ada, saudara. Saudara Latif Lan, banyak yang tak tahu sejarah bangsa Datuk. Sebagai itu semula, saya menceritakan, saya tulis, kita harus tahu tentang sejarah kita. Mereka yang tidak tahu tentang sejarah adalah mereka yang buta dan untuk masa depannya. Saudara kena lihat, saudara, kalau saudara membaca Al-Quran sendiri pun adalah sebahagian besar catatan dalam Quran itu, apa yang difirmankan oleh Allah SWT sebagai panduan kehidupan, ia juga mencerita sejarah zaman silam. Zaman Nabi Allah Adam diwujudkan, zaman Nabi Allah Musa, zaman Fir'aun, zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Yusuf, semua itu sejarah. Yang ia tidak berlaku waktu zaman Rasulullah SAW. Tetapi dari sejarah itu dijadikan pedoman
Dan kita harus belajar sejarah. Saudara Rak Muhammad, kita harus belajar sejarah dan mengambil sejarah itu sebagai pedoman perjuangan kita. Saya kena ingat, saudara, saya sayang dengan anak muda. Lebih-lebih lagi yang banyak melayari TikTok ini. Saya mahu supaya anak-anak muda kita ni mempelajari sejarah bangsanya. Kita macam kata Allahyarham Datuk Harun Idris, kita bukan bangsa peminta sedekah. Kita bukan bangsa yang meminta-minta. Kita adalah bangsa yang bijak mencatur dan mengatur perjuangan. Walaupun tanpa peperangan, kita berjaya menuntut kemerdekaan. Pejuang-pejuang kita bukan main-main. Kalaulah tidak kerana pengkhianatan Mamak Bendahara Mandaliar dan si Kitul, Melaka tidak akan ditawan oleh Feringing. 3 kali mereka datang cuba menyerang Melaka tapi gagal. Tetapi Mamak Mandaliar kerana nak berebutkan hendakkan emas sebahara, dulu emas ni kira bahara lah, sekati emas tu dengan bendahara, maka dia marah mengizinkan Peringgi menjajah bumi Melaka. Semua itu sejarah, saudara. Sebab itu saya mengharapkan jangan kita izinkan perpecahan. Jangan kita menjadi pengkhianat bangsa kita. Saudara anak-anak muda, mesti pertahankan bumi bertuah kita ini. Kita tak ada tempat lain, saudara. Saya bukan anak resis, saudara. Tapi bangsa-bangsa lain, mereka ada tanah mereka sendiri. Kalau Bangladesh, dia ada negeri Bangladesh. Kalau India, ada negara India. Kalau China, ada negara China. Walaupun negara mereka tidak lagi menerima mereka sebagai warganya. Tapi mereka masih punya pertiwinya. Kita orang Melayu ni, inilah. Ini Nusantara ini, saudara. Inilah yang dia perjuangkan oleh Bung Karno. Saya tidak dapat kesempatan bersama dengan Bung Karno. Tapi saya berkesempatan berbual dengan Soeharto, berbual dengan Pak Adam Malik. Ini adalah orang-orang pejuang di Indonesia, saudara. Yang bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng orangnya. Begitu hebat jiwa perjuangan. Dan orang yang paling kukuh perjuangannya yang saya sempat bersama ada Allahyarham Datuk Harun Idris. Sebab itu kadang-kadang saya bila saya terkenangkan beliau, saya jadi sebab. Saya jadi sebab kerana memikirkan mana bangsa saya, mana pejuang bangsa saya yang ada jiwa macam Datuk Harun, yang mau melihat bangsanya benar-benar berdiri sama tegak, duduk sama rendah dengan bangsa lain. Kek ekonomi negara ini dapat dikongsi bersama. Ini paling penting, saya. Bukan soal kita main politik nak menyokong orang itu, menyokong orang ini. Tidak. Kita kalau pemimpin tak betul, kita songsong, saudara. Jangan kita rasa takut. Tetapi jangan kita gadaikan parti yang memperjuangkan bangsa kita. Itu yang paling penting bagi saya, saudara. Saudara mungkin melihat, akan tahu dengan cara celoteh saya, mungkin saudara selaran saya. Tetapi saya dah katakan berkali-kali, jangan sampai lahirnya Mamak Mandaliar kedua yang menghancurkan bumi negara kita ini kembali terjajah oleh kuasa asing. Saudara lihat apa berlaku sekarang ni. Ada pula bangsa kita yang sanggup menjadi agen. Saya tak tahu lagi lah, saya dalam bacaan saya, pihak polis telah pemula kenyataan sanggup jadi agen Mossad. Negara kita mempertahankan pertiwi di Palestin. Sedangkan ada juga anak bangsa kita, tak tahulah hasil mana benar tak benar, biarlah pihak polis menyiasat. Kalau benar berlaku, amat mengecewakan. Kita mahu melihat bahawa sahabat kita, saudara kita di Palestin itu terbela. Tapi ada juga mereka yang sanggup menjadi tali barut penjajah. Ini keadaan, begitu juga sekarang ini. Negara kita, saya dah cakap, negara kita makmur, saudara. Buminya kecil, tak banyak mana. Rakyat 32 juta saja. Janganlah sampai bila hadirnya musim pilihan raya ini, kita berantakan, kita bertempur sama sendiri. Saudara nak memilih parti mana pun, carry on, tak ada masalah. Tapi ingat, saudara, ini pertiwi kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita jangan sesekali meredhakan orang lain mencaturkan kehidupan warga bangsa kita, saudara. Sebab itu bila saya bercerita yang masa silam itu, saya juga cuba untuk menyuntik pemikiran agar anak muda khususnya. Saya kena ingat, baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu mau tahu generasi akan datang, kamu lihatlah wajah-wajah pemudanya. Kalau pemudanya itu penakut, maka generasi akan datang terdiri daripada generasi yang penakut.
Kalau pemuda itu bacol, kamu akan melihat generasi yang akan datang, generasi yang bacol. Tapi kalau kamu lihat pemuda itu, mereka hati wajar, orang yang berilmu, yang beradab, mulia, tinggi sifatnya, maka generasi akan datang dipimpin oleh orang-orang yang berilmu, yang ada tata susilanya, yang kental jiwanya dalam perjuangan. Itu yang harus kita titipkan, saudara. Bukan kita nak suruh bergaduh, beramuk. Tidak. Tapi kena insaf diri. Saudara. Saudara. Most harap UMNO dapat diperkasakan barisan pemimpinnya. Inilah yang cuba saya terapkan. Yang selalu saya berjumpa dengan Datuk Ashraf Wajdi. Ingat, pemuda. Sebab sampai sekarang, jiwa saya, orang kata orang tua tak sedar diri lah saya ni. Memang pun. Umur saya dah 66 tahun, saudara. Tapi bila sentuh saya pemuda, saya cepat tersentuh. Saudara. Bagi saya, apa saja pun, saya mahu melihat pemuda. Kerana pemuda ialah pemimpin masa depan. Bidalah mengatakan, kita yang tua ni harus menyayangi yang muda. Tapi yang muda kena hormatilah yang tua. Jangan pula anda maki hamun saya pula. Anggaplah saya ni sebagai orang tua. Sambil-sambil kita minum petang ni, saya berbual, saya menoleh ke belakang. Kisah pertemuan saya dengan Allahyarham Datuk Arun Idris. Kisah pertemuan saya dengan Ibu Anja. Kisah saya dengan Datuk Mat Taib, mantan Menteri Besar Selangor. Banyak cerita-cerita yang silam tu kadang-kadang ada lucunya. Tapi di sebalik kelucuan itu, saudara, ada suntikan pengalaman silam yang wajar dikongsi bersama supaya dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Matlamat saya, saudara, setiap jam 3:30 petang, saya akan bercerita kisah silam dan kita bandingkan dengan sekarang. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita ketepikan, dan jika itu baik, kita jadikan itu sebagai tauladan. Kalau itu buruk, kita jadikan sempadan. Secara Supering, saudara Abdullah Yassin, Yassin tak nak masuk saya. Saya nak masuk tu saya tak reti, saya minta maaf, saudara. Saya, maklumlah saya dah tua, saudara. Jadi saya cuma sekadar menceritakan kalau anda ada tulisan nak tahu, saya boleh bercerita. Itu saja. Dan anggaplah, kalaulah dianggap ini cerita dongeng, anggaplah sebagai cerita dongeng. Kalau nak jadikan hiburan, tetapi bagi saya lah, saudara, apa yang dilalui oleh warga bangsa kita hari ini, saudara, kita kadang-kadang ada kebenarannya, seolah-olah kita kembali menjadi pengemis di bumi kita sendiri. Bila kita masih lagi meminta-minta. Sebab kenapa? Kena salah mempunyai pemimpin. Seandainya negara kita ini dipimpin oleh orang seperti Datuk Arun Idris, saya yakin tentulah generasi hari ini lebih mantap, lebih kukuh perjuangannya. Sebab itu, saudara mungkin marah pada saya amat menghormati orang lama seperti yang bawa Melih Tengku Razali Hamzah. Saya akan berusaha macam hari Jumaat, cuba solat Jumaat dengan dia, lepas itu makan tengah hari. Saya mencungkil cerita-cerita masa silam, macam mana dulu begini. Dan saya nampak jiwanya masih kental. Dia masih lagi mahu membela anak bangsanya. Dia pakar ekonomi. Saya bukan orang ekonomi. Saya warga jurnalis, saudara. Dan bila saya berbual dengan beliau, Cik Abdullah, Cik Mat, semangat diri ini bila dengar memberi peringatan. Ya, bagi saya gitulah, saudara Abdullah. Saya mahu, kalau boleh, pemimpin-pemimpin masa kini. Saya tak ada berniat nak jadi pemimpin, saudara. Tak ada. Cuma saya nak melihat hadirnya pemimpin seperti Datuk Arun Idris, supaya orang yang masih hidup lagi, Muhammad Melih Tengku Razali Hamzah, apa salahnya kita bernaung seketika bersama beliau dan menimba segala ilmu. Bukan senang, saudara. Ini ilmu ekonomi, bukan ilmu main-main. Sebab bila kita bercakap soal ekonomi, kita berperang dengan dunia luar. Bagaimana yang Muhammad Melih Tengku Razali boleh merampas, saya anggapkan merampaslah, tanah-tanah yang dulu dimiliki oleh penjajah melalui bursa saham di London Stock Exchange, gempar apabila berlakunya downgrade. Ini jasa beliau yang tidak boleh siapa lupakan. Sampai sekarang kita lihat adanya Sam Derby lah, Golden Hope, Golden Plantation, itu semua tanah milik yang dimiliki oleh penjajah yang mampu dirampas semula oleh yang bawa Melih Tengku Razali Hamzah. Bagaimana pula beliau bersilat di peringkat antarabangsa dengan syarikat Shell. Saya jangan lupa, saya ingin menjelaskan. Mungkin kalau besok, kalau ada 2 hari lagi, 3 hari lagi, kalau saya ingat, saya akan menceritakan bagaimana Yang Berhormat Melih Tengku Razali Hamzah terpaksa berhadapan dengan the Seven Sisters of the World. Ini digelar mereka Seven Sisters, iaitu syarikat-syarikat gergasi dunia
yang menguasai emas hitam, iaitu minyak. Syarikat minyak dunia ini dikuasai oleh Shell, dikuasai oleh Esso, dikuasai oleh BP, Texas, Caltech, dan 2 lagi apa nama kami. Inilah 7 saja. Arab sendiri tak mampu. Negara Arab yang memiliki sebegitu banyak minyak. Negara Venezuela yang mengutu banyak simpanan minyaknya. Berbilion-bilion tong yang boleh digerudi daripada buminya. Mereka tidak mampu untuk berdepan dengan syarikat gergasi seperti Esso, Caltech, BP, British Petrol maupun Shell. Malahan, saudara mungkin saudara tak tahu, Shell masih lagi menguasai minyak di Indonesia. Apabila mereka masih lagi mempunyai saham. Saham mereka besar. Sekitar 60 ke 70% dalam syarikat Pertamina. Begitu juga di negara Brunei. Cuma negara Brunei itu kecil, tapi walaupun Shell memiliki 60 ke 70% sahamnya, tapi 30% mencukupi untuk membangunkan, menjaga keharmonian rakyat Brunei yang hidup mewah, saudara. Sedangkan kita mempunyai Petronas yang kita jaga 100%. 100% syarikat Petronas ini milik negara kita. Tapi kenapa tidak dapat pada rakyatnya nikmat? Memang kita dapat nikmat pembangunan. Jalan raya lah, buat itu, buat ini. Tetapi bukan nikmat sebagaimana yang dibuat di negara Norway. Saya ingat dalam 2-3 bulan dulu pernah saya lontarkan. Rakyat Norway, hidup dia, pembelajaran rakyatnya, percuma. Rawatan hospital, percuma. Wang, iaitu sovereign fund, simpanan. Setiap satu orang rakyat Norway mempunyai 1 juta saudara. Kita macam mana? Kita terus dibungkus dalam kehidupan yang penuh keperitan. Di mana silapnya? Di sinilah saya katakan, kita, warga bangsa harus kembali mencorakkan unjuran, aturan, pentadbiran negara kita supaya kembali ke jalan yang benar. Kita masih ada lagi pemimpin seperti Yang Berhormat Tengku Razil Hamzah, yang tahu selok-belok soal ekonomi. Tapi banyak anak-anak muda tak tahu dan merasakan tak sesuai. Kita mudah meminta jalan. Ya, saudara. 2 hari lagi kita jumpa lagi, saudara. Selamat minum teh. Kalau ada goreng pisang, makan goreng pisang. Ingatlah, saudara. Kasihani, cintailah bangsa kita, negara kita. Ini tanah air kita. Inilah tempatnya hidup dan mati kita. Kita tidak ada tempat lain lagi, saudara. Peliharakanlah bumi pertiwi ini. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.